الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan lagi pengajian kita Kitab Sunan Tirmizi. Pada malam ni insya-Allah akan teruskan babu ma jaa fi kam saffin ahlul jannati. Bab datang berkenaan dengan ahli syurga akan ada dalam beberapa saf, beberapa barisan. Haddatsana Husain bin Yazid al-Tahhan al-Kufi qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Dirar bin Murrata an Muharib bin Disar عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahaya ya. Jelas tak dah? Riwayat daripada Buraidah al-Aslami, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul jannati 20 wa mi'atu saffin. Penghuni syurga ada 120 saf. Samanuna minha ay samanuna safan min jumlatil adadi min hadhil ummati wa arba'una min sairil umam. Daripada 120 saf tu 80 bagi umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke semua umat yang lain, keseluruhan umat-umat selain daripada umat ini mempunyai 40 saf. Jadi daripada hadis ni dapati keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ramainya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat Nabi Anbiya lain, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki. Dalam riwayat lain ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki bangga ke atas umat lain, Nabi Anbiya lain, dengan banyaknya umat dia. Jadi mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, dan akan tercapai keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat melihat ramainya umat dia berbanding dengan umat lain. Hadza haditsun hasanun. وقد روي هذا الحديث عن Alqamah bin Marsad. Ini adalah sebuah hadis hasan. Diriwayatkan hadis ni daripada Alqamah bin Marsad. Dia riwayat daripada Sulaiman bin Buraidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, secara mursal. Maksudnya menggugurkan sahabat Buraidah. Tadi sanad hadis bab tu an abihi, an ibni Buraidah an abihi
Anak Buraidah tu riwayat daripada ayah dia. Ayah dia tu maksudnya Buraidah. Anak Buraidah ni Sulaiman bin Buraidah, riwayat daripada ayah dia. Sulaiman riwayat daripada ayah dia, maksudnya daripada Buraidah al-Aslami. Tapi sanad selepas daripada hadis tu mursalan. Maksudnya di situ digugurkan Buraidah sahabat daripada sanad tu. Itu mursal, seperti itu dikatakan mursal sahabi. Mursal sahabi diterima sama sekali di sisi muhaddisin, sebab sahabat-sahabat ni semuanya dikira adal siqah. As-sahabatu kulluhum adul. Wa minhum man qala Sulaiman bin Buraidah an abihi. Dan di antara mereka yang kata Sulaiman bin Buraidah riwayat daripada ayahnya. Maksudnya tidak secara mursal, secara mausul riwayat. Juga di antara mereka sebahagian muhaddisin, wa hadis Abi Sinanin an Muharib bin Disarin hasanun. Hadis yang datang riwayat hadis yang riwayat oleh Abi Sinan daripada Muharib bin Disar, itu dianggap hadis hasan. Jadi dalam sanad hadis bab tu, yang riwayat daripada Muharib bin Disar tu adalah Dirar bin Murrah. Dan sanad ni pula hadis Abi Sinan kata, maksudnya hadis tu datang juga dengan sanad di situ ada Abi Sinan riwayat daripada Muharib bin Disar. Jadi maksudnya Abi Sinan an Muharib bin Disar hasanun, hadis tu hasan, maksudnya itu sebagai mutabi bagi sanad hadis bab tu. Maknanya Abi Sinan an Muharib bin Disar menyokong dan juga menguatkan sanad hadis bab tu. Wa Abu Sinan ismuhu Dirar bin Marrah. Dan Abu Sinan namanya Dirar bin Murrah. Abu Sinan, hadisu Abi Sinanin an Muharib bin Disar hasanun, bukan mutabi sanad hadis bab tu. Hadis Abi Sinan maksudnya Dirar bin Murrah, nama dia. Abi Sinan ni kunyah dia. Jadi hadis Abi Sinan maksudnya hadis Dirar bin Murrah yang riwayat daripada Muharib bin Disar tu, kiranya hadis tu hadis hasan. Jadi sebelum ni pun Imam Tirmizi dah sebut hadza hadisun hasanun. Jadi seperti biasa Imam Tirmizi dalam sanad sekiranya dia sebut nama rawi, kadang ada nama yang sama masa tu, disebabkan bimbang, ada kebimbangan di situ, tersilap rawi itu dengan orang lain. Imam Tirmizi ketika itu biasanya dia sebut balik kunyah bagi nama tu. Terkadang dia ada sebut kunyah, takutnya tertukar dengan orang lain yang sama kunyah tu. Ketika tu biasanya dia masukkan balik nama tu. Jadi Abu Sinan ismuhu Dirar bin Murrah tu cara Imam Tirmizi begitu. Wa Abu Sinan ini Syaibani yusmuhu Sa'id bin Sinan. Abu Sinan ada lagi.
dikatakan Asy-Syaibani, nama dia Sa'id bin Sinan wa huwa Basriyun. Jadi kunyah Abu Sinan ni ada 2-3 orang. Itulah di sini Imam Tirmizi bagi nampak sebab apa dia jaga. Bila ada yang sama gelaran, dia masukkan nama. Bila ada nama yang sama dengan rawi, ada juga orang lain, masa tu dia akan sebut kunyah. Inilah kita boleh nampak di sini Abu Sinan. Nama Dirar bin Murrah pun ada. Abu Sinan namanya Sa'id bin Sinan pun ada. Abu Sinan nama dia Isa bin Sinan pun ada. Jadi ada 3 orang kunyah yang sama. Jadi sebab tu Imam Tirmizi bagi ingat Abu Sinan yang dimaksudkan dalam hadis ni, dalam sanad ni, bagi hadis ni ialah Dirar bin Murrah, bukan Sa'id bin Sinan, bukan Isa bin Sinan. Itulah maksud Imam Tirmizi daripada Abu Sinan ini ismuhu Dirar bin Murrah sampai huwal Qasmali, itu maksudnya begitu. Jadi Abu Sinan yang kedua tu Asy-Syaibani, dia tu Basri, orang Basrah. Dan yang ketiga Abu Sinan tu Syami, orang penduduk negeri Syam. Jadi tidak sama, tempat duduk lain, nama lain-lain, cuma mai sama kunyah tu. Itu bagi ingat. Tujuan Imam Tirmizi bagi ingat begitu adalah supaya tidak tukar rawi sebenar bagi sanad hadis ni dengan orang yang bukan rawi bagi sanad hadis ni. Takutnya tukar. Kalau tukar, apa akan jadi? Rawi yang ada dalam sanad ni boleh dikira hadis tu hasan sekiranya dah tukar dengan orang lain. Orang lain tu kalaulah ada masalah yang boleh membawa kepada dhaif bagi hadis tu, jadi akan timbul muskilat di situ. Jadi awal-awal lagi Imam Tirmizi dah jaga supaya tidak mengganggu gugat dalam darajat hadis tu, nak suruh kekal darajat hadis tu pada tahap yang sepatutnya ada. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud anba'ana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu Amr ibn Maimun yuhaddithu an Abdullah ibn Mas'ud qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin, ay fi qubbatin min adamin. Dalam riwayat lain ada sebut fi qubbatin min adamin bimina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam sebuah khemah yang dibuat daripada adam, kulit. Min adamin ay min jildin, dibuat daripada kulit. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Mina, nahwan min arba'ina, ay miqdaran min arba'in. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemah lebih kurang
bilangan kami ni ada 40 orang. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, atardawna an takunu rubu'a ahli jannati? Qalu na'am. Adakah kamu rida, setuju bahawa kamu menjadi 1/4 bilangan daripada penghuni syurga? Qalu na'am. Sahabat-sahabat menyahut, kata ya. Qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, adakah kamu setuju, rida, mengingini bahawa kamu menjadi 1/3 daripada penghuni syurga? Qalu na'am. Mereka sahabat-sahabat kata, ya, kami ingin. Qala atardawna an takunu syatra, ay nisfa ahli jannah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, soalan yang ketiga, adakah kamu meridai, menyetujui bahawa kamu menjadi separuh bilangan daripada bilangan ahli syurga? Kalau misal kata ahli syurga ni semua, contohnya 10,000, bilangan kamu ni 5,000, separuh. Maukah begitu? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu bagi tahu, innal jannata la tadkhuluha illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya syurga itu tidak boleh masuk padanya melainkan orang muslim, jiwa yang muslim. Ma antum fi syirki wa fi riwayat al-Bukhari fi ahli syirki. Kamu tidak dalam syirik, maknanya orang muslim tidak melakukan syirik, illa kasya'ratil bayda'i fi jildis thawri, fi jildis thawril aswadi, atau kasya'ratis sauda'i fi jildis thawril ahmari. La tadkhuluha illa nafsun muslimatun, tidak masuk syurga melainkan jiwa yang sejahtera, maksudnya orang yang beriman, orang yang muslim. Melainkan bilangannya seumpama bulu putih pada kulit sapi yang hitam, ataupun bulu hitam yang ada pada kulit sapi yang merah. Maksudnya daripada situ Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu sedikitnya bilangan muslimin pada hari kiamat berbanding dengan kufar. Jadi bilangan kufar ni seolah-olah kulit sapi. Kalau kulit itu hitam, di situ ada sehelai bulu putih. Kalau kulit itu putih, di situ ada sehelai bulu hitam. Maknanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu di situ biqillatil muslimin fil kuffari yaumal qiyamah. Nak menyatakan di sini sedikitnya bilangan muslimin berbanding dengan bilangan kufar pada hari kiamat. Bilangan kufar akan lebih. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمران بن حسين وأبي سعيد الخدري. باب ما جاء في صفة أبواب الجنة. Bab datang menceritakan berkenaan dengan sifat pintu-pintu syurga. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي أخبرنا معن بن عيسى القزاز عن خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه. Riwayat daripada ayahnya Salim, iaitu Abdullah bin Umar. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu ummati alladhi yadkhuluna minhul jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu umatku yang mana mereka akan masuk melalui pintunya ke dalam syurga, arduhu masiratur rakibil mujawwidi salatan. Lebarnya pintu itu perjalanan oleh penunggang yang bagus, rakib mujawwid, penunggang terbaik. Salasan ay salayalin au sinina. Lebarnya pintu syurga itu ada perjalanan bagi penunggang yang baik selama 3 hari 3 malam ataupun 3 tahun. Begitu besar. Summa innahum layudghatuna alaihim hatta takadu manakibuhum tazulu. Setelah itu, kemudian daripada itu mereka layudghatuna alaihi, sungguh berdesak-desakan alaihi ke atasnya, ay alal babi, maknanya berdesak-desakan di sisi pintu nak masuk dalam syurga tu, hatta takadu ay taqrubu, sehingga hampir manakibuhum tazulu, bahu-bahu mereka itu tazulu ay tanqati'u min shiddatiz zihami, seolah-olah hampir bahu-bahu mereka tu nak putus kerana terlalu ramai di situ. Jadi maksudnya pintu begitu besar yang akan masuk syurga juga begitu ramai sampai berdesak-desak nak masuk dalam syurga tu, hampir-hampir bahu-bahu mereka itu akan terputus, terlepas daripada mereka disebabkan terlalu desakan di situ, terlalu ramai. Hada hadisun gharibun wa sa'altu Muhammadan an hadal hadis. Imam Tirmizi kata,
Saya aju soalan kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang hadis ini. Falam ya'rifhu. Maka Imam Bukhari tidak menganggap ma'ruf akan hadis ini. Maksudnya, bila tidak menganggap ma'ruf bermakna syaz. Wa qala li Khalid ibn Abi Bakrin manakir. Dan Imam Muhammad bin Ismail kata, Khalid bin Abi Bakr mempunyai manakir. Khalid bin Abi Bakr yang riwayat daripada Salim, dia mempunyai manakir, hadis-hadis munkar, riwayat daripada Salim bin Abdullah. Jadi, falam ya'rifhu, tidak menganggap ma'ruf. Kalau tidak menganggap ma'ruf bukan syaz, maknanya munkar. Maksudnya dhaif lah. Babu ma jaa fi suqil jannati. Bab datang berkenaan dengan pasar dalam syurga. Haddatsana Muhammad bin Ismail qala akhbarana Hisham bin Ammar qala akhbarana Abdul Hamid bin Habib bin Abil Ishrina qala akhbarana Al-Auza'i قال حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة. Riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, beliau menemui Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, As'alullaha an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannati. Aku memohon di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan di antaraku dan di antaramu di pasar syurga. Maknanya Abu Hurairah minta dia dan Sa'id bin Musayyib ni himpun, jumpa di pasar syurga. Faqala Sa'idun afiha suqun. Sa'id bin Musayyib kata, tanya kepada Abu Hurairah, adakah pasar dalam syurga tu? Qala na'am. Abu Hurairah jawab kata, ya ada. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi tahu apa yang dia dapat tahu daripada Rasulullah SAW tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu aku, anna ahlal jannati iza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu aku bahawa penghuni syurga apabila mereka masuk dalam syurga, dakhaluha ay dakhalul jannata nazalu fiha ay fi manaziliha wa darajatiha. Mereka singgah di tempat-tempat mereka, tempat-tempat singgah mereka dan singgahnya di situ bi fadli a'malihim ay bi qadri ziyadati ta'atihim, mengikut keutamaan amalan-amalan mereka, maksudnya mengikut kadar banyaknya taat mereka, mereka akan ada di darajat-darajat syurga tu. Summa yu'zanu fi miqdari yaumil jumu'ati. Kemudian dibenarkan
bagi ahli penghuni syurga pada qadar hari Jumaat. Maksudnya dalam seminggu min ayyamid dunia, daripada hari-hari dunia, fayazuruna rabbahum, maka mereka dapat mengunjungi Tuhan mereka, wa yabruzu lahum arshuhu, arsh singgah sana Allah Subhanahu wa ta'ala, yabruzu ay yazharu, Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan arshnya, wa yatabaddalahum fi rawdatin min riyadil jannah. Yatabadda ay yatajalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang ataupun yatabadda ay yazharu, menzahirkan bagi mereka di satu teman di antara teman-teman syurga, fi rawdatin min riyadil jannah, pada taman, bukan teman. Teman ni kawan. Raudah, kebun, boleh di satu kebun di antara kebun-kebun syurga. Fatudha'u lahum manabiru min nurin, dan kemudian diletakkan bagi mereka mimbar-mimbar dibuat daripada nur, cahaya, wa manabiru min lu'lu'in, dan juga ada mimbar-mimbar dibuat daripada batu lu'lu', wa manabiru min yaqut, dan juga dibuat mimbar-mimbar daripada batu yaqut, wa manabiru min zabarjad, dan juga mimbar-mimbar dibuat daripada batu zabarjad, wa manabiru min zahabin, wa manabiru min fiddatin, dan juga ada mimbar-mimbar dibuat daripada emas dan juga perak. Wa yajlisu adnahum, dan akan duduk orang yang paling rendah darajat di kalangan mereka, wa ma fihim min daniyin, dan juga sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah martabat di antara mereka, di kalangan mereka, akan ada ala kusbanil miskin. Maknanya orang paling rendah darajat dalam syurga tu akan duduk di atas kusbanil miskin wal kafuri. Kusban, timbunan. Di atas timbunan misk, kasturi, dan kafur. Bahasa Melayu pun panggil kapur, barus. Ma yurawna anna ashabal karasiyyi bi afdala minhum majlisan. Ma yurawna, mereka tidak dipandang bahawa ashabal karasi, maksudnya ashabal karasi ashabal manabir, penghuni syurga yang
mempunyai mimbar-mimbar tadi, iaitu penghuni syurga yang ada pada darajat tinggi, mereka akan ada di mimbar-mimbar itu, dan ahli syurga yang rendah darajat ni hanya dia akan ada di atas timbunan kasturi, kapur barus, begitu. Jadi mereka tidak dipandang bahawa ashabul karasi, ashabul manabir itu lebih mulia, lebih afdal kedudukan daripada mereka. Jadi maksudnya mereka tidak akan dipandang dan tidak ada apa-apa hati memandang kedudukan lebih tinggi daripada mereka, susah hati dan sebagainya, semuanya tidak ada dalam syurga. Masing-masing sedap dengan kedudukan masing-masing di situ. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah wa hal tara rabbana. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, adakah engkau boleh melihat Tuhan kami? Hal nara rabbana, adakah kami akan melihat Tuhan kami? Qala na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, ya, akan lihat. Hal tatamarawna, ay hal tashkuna, adakah kamu ragu-ragu ataupun tak agak-agak fi ru'yati syamsi wal qamari lailatal badri, mengenai melihat matahari dan bulan pada malam Badr, malam bulan purnama? Qulna la, kami jawab kata la, ay la nasyukku fi ru'yati syamsi wal qamar, kami tidak ragu-ragu untuk dapat melihat matahari dan bulan. Maksudnya siapa saja duduk di pelosok dunia mana dengan senang boleh melihat matahari dan bulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, kadzalika la tatamarawna fi ru'yati rabbikum. Begitu juga kamu tidak perlu ragu-ragu mengenai lihatnya Tuhan kamu dalam syurga itu. Maknanya penghuni syurga semua akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa fi zalikal majlisi rajulun illa hadarahu Allah muhadaratan. Dan tidak akan tinggal dalam majlis itu seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala muhadarah, berbicara dengan dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala firman kepada lelaki dari kalangan mereka penghuni syurga itu, ya fulan ibn fulan, wahai si fulan bin fulan, akan sebut nama dan nama ayah. Atazkuru yauma qulta kaza wa kaza, adakah kamu masih ingat pada hari di mana kamu kata begitu dan begini? Fayudzakiruhu bi ba'di azaratihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dengan sebahagian
biba'di ghadaratihi ghadar. Pengkhianatan dengan sebahagian pengkhianatannya di dunia semasa dia ada di dunia. Fayaqulu ya Rabbi afalam taghfirli, maka lelaki itu kata, wahai Tuhanku, tidakkah engkau mengampuni aku? Fayaqulu bala, fabi sa'ati maghfirati balagta manzilataka hadhihi. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, bahkan maknanya aku dah pun ampunkan engkau dengan ataupun melalui luasnya keampunan aku, engkau dah pun sampai tempat engkau ini, manzilah ini. Fabainahum ala zalika, sementara mereka berada di atas keadaan itu, ghashiyatuhum sahabatun min fawqihim. Satu awan dari atas mereka menyelubungi mereka. Fa'amtarat alaihim tiban lam yajidu misla rihihi syai'an qattu. Kemudian hujan ke atas mereka wangi-wangian yang mana belum pernah mereka menemukan sedikit pun bauan seperti itu. Jadi bukan hujan air, hujan wangi-wangian, maknanya dicucuri wangi-wangian ke atas ahli syurga, yang mana wangian tidak pernah mereka hidup sebelum ni. Wa yaqulu rabbuna qumu ila ma u'dattu lakum minal karamati fakhudhu mashtahaitum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami kata, bangunlah kamu kepada persediaan yang mana aku sediakan bagi kamu, iaitu al-karamah, kemuliaan, maka hendaklah kamu ambil sebanyak mana kamu ingini. Fana'ti suqan, kemudian kami datangkan pasar, qad hafat bihil malaikatu fihi, malaikat mengelilingi dengannya, dengan pasar tu. Fihi ma lam tanzuril uyunu ila mislihi, padanya, pada pasar tu ada pemandangan yang mana mata-mata tidak pernah melihat kepada, umpamanya walam tasma'il azan, telinga-telinga tidak pernah dengar, walam yakhtur 'alal qulub, dan tidak melintasi di atas hati-hati, maknanya tak pernah terfikir akan jumpa pasar yang dikelilingi malaikat begitu, tak pernah lihat, tak pernah dengar tentang cerita pasar tu, dan tak pernah terfikir. Fayuhmalu ilaina mashtahaina, kemudian akan dibawa kepada kami apa sahaja kami inginkan.
laisa yuba'u fiha wa la yushtara. Tidak ada jual dan beli di pasar tu. Maksudnya tidak seperti pasar di dunia, tak perlu jual, tak perlu beli. Apa yang ingin terhadap apa yang ada dalam pasar tu, dia akan dapat. Wa fi dhalika as-suqi yalqa ahlul jannati ba'duhum ba'dha. Dalam pasar tu penghuni syurga akan bertemu satu sama lain. Qala fayuqbilu ar-rajulu dhul manzilatil murtafi'ati fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim daniyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang akan datang, maknanya penghuni syurga itu datang tiba, penghuni syurga yang mempunyai kedudukan tinggi itu datang bertemu dengan orang yang rendah martabat daripada dia, fayaru'uhu ma yara alaihi minal libasi, maka orang yang lebih rendah tadi, yaru'u, dia akan kagum dengannya, dengan lelaki yang ada di manzilah murtafi'ah tu, ma yara alaihi minal libasi, terhadap pakaian, dia lihat ke atasnya, ke atas lelaki dzul manzilatil murtafi'ah tu, kama yanqadi akhiru hadithihi hatta yatakhayyala alaihi ma huwa ahsanu minhu. Maka sebelum lagi selesai, tidak selesai lagi pembicaraannya tu, kama yanqadi akhiru hadithihi, tidak selesai lagi akhir pembicaraannya, sehingga kan yatakhayyalu, membayangkan atasnya, ma huwa ahsanu minhu, yang lebih indah daripadanya. Wadzalika annahu la yanbaghi li ahadin ay yahzana fiha. Maksudnya bila melihat yang rendah darajat tu terhadap pakaian kepunyaan ahli syurga yang ada di darajat tinggi, sebaik saja sebelum lagi selesai perbualan mereka, akan terbayang ke atas penghuni lelaki yang ada pada darjat rendah tu pakaian yang lebih indah daripada penghuni syurga yang ada pada darjat tinggi tadi. Wadzalika, dan itu berlaku begitu, itu adalah annahu la yanbaghi li ahadin an yahzana fiha, bahawa tidak sepatutnya bagi seseorang daripada penghuni syurga berduka cita padanya. Tengok pakaian lebih cantik daripada dia, yang rendah martabat tu melihat pakaian yang lebih indah daripada dia ada pada penghuni syurga yang tinggi darajat, lebih tinggi daripada dia tu, takutnya dia sedih, berduka cita
Jadi itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau bagi penghuni syurga. Jadi sebelum lagi selesai perbicaraan, Allah Subhanahu wa taala bayangkan ke atas, maknanya bagi juga kepada penghuni syurga yang rendah darjat tu apa yang dia dapat di hatu supaya tidak duka cita. Summa nansarifu ila manazilina. Kemudian kami kembali ke tempat kami masing-masing. Fatalaqana azwajuna. Maka isteri-isteri kami menemui kami. Fayaqulna marhaban. Isteri-isteri kami menyambut kata marhaban, selamat datang, wa ahlan, sama, ahlan wa sahlan, laqad ji'ta, engkau dah pun datang, wa inna laka minal jimalin, dan sesungguhnya kamu memiliki jimal, jamil, keindahan, kecantikan, afdhala mimma faraqtana alaihi, lebih tinggi daripada kecantikan, lebih tinggi daripada saat kamu memisah ataupun meninggalkan kami. Fayaqulu, maka lelaki itu menjawab kata, inna jalasna al-yawma rabbana al-jabbara. Sesungguhnya kami jalasna rabbana, dapat duduk bersama dengan Tuhan kami, maksudnya dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Wa yahiqqu lana, dan berhaklah kami, bagi kami, ayyan qaliba bimithli man qalabna, berhak bagi kami, patutlah bagi kami pulang dengan keadaan seperti ini, dengan perumpamaan apa yang kami pulang. Hadza haditsun gharibun لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ما fiha syira wala bai'un. Riwayat daripada Sayyidina Ali, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada pasar, yang mana tidak ada pada pasar tu beli jual, illa suwara minar rijali wan nisa'i, kecuali gambaran-gambaran daripada lelaki dan juga wanita. Fa idza istahar rajulu suratan dakhala fiha, maka apabila lelaki itu inginkan satu-satu gambaran, maka dia masuk padanya. Jadi maksudnya, di dalam pasar itu ada gambar-gambar lelaki dan perempuan.
Jadi yang tiba, lelaki yang tiba di pasar tu, dia ingin rupa mana? Ada dalam tu ada rupa lelaki, rupa perempuan, ada. Jadi seseorang dia ingin nak jadi rupa macam mana? Dia masuk dalam rupa tu. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rupa seperti itu dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ishtaha wa tamanna tilka as-surata al-ma'rudata alaihi. Jadi apabila dia ingin rupa yang dikemuka di situ, dia masuk dalam tu ya. Sawwarahullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rupa bisyakli tilka surati, dengan bentuk rupa itu, gambar itu, biqudratihi, dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dalam syurga ni apa sahaja ingin akan dapat semua tu. Hadza hadisun hasanun gharibun. Babu ma jaa fi ru'yati Rabbi tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah sambung. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.